النبي المصطفى بحر السماحة والصفاء، وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفاء، يرويه أصحاب الكرام، منهم علي ذو الوفاء، منهم علي ذو الوفاء، وصف النبي المصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita akan dapat menyambung seterusnya kuliah kita, iaitu Al-Bab Al-Thani fi Ta'at Al-Zahirah, ya, muka surat 23. Bermula bab yang kedua itu pada menyatakan berbuat taat dan ibadat yang zahir. Bab ini akan menghuraikan mengenai amalan ketaatan kita dan juga ibadat kita yang zahir, yang berkaitan dengan anggota lahiriah. Kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "I'lam anna awamir Allah ta'ala faraidu wa nawafil, fal fardu ra'sul mal wa huwa asl tijarah wa bihi tahtul najatu wan naflu wa huwa ribuhu wa bil fawzu fil darajat." Maksudnya, ketahui olehmu hai talib, bahawasanya segala ibadat yang disuruh Allah Ta'ala yang maha mulia dan yang maha tinggi itu ada kalanya fardu dan ada kalanya sunat. Maka fardu itu ra'sul mal, yakni modal perniagaan, dan dengan dia asal perniagaan kita, dan dengan dia dapat selamat. Dan sunat itu iaitu laba daripada perniagaan, dan dengan dia dapat kemenangan dan derajat dalam akhirat dan hampir kepada Allah Ta'ala. Jadi dihuraikan di sini bahawa sungguhnya ibadat itu ada dua. Satu yang fardu dan satu yang sunat. Yang fardu itu modal, Ra'sul mal. Ra'sul mal ni mana? Kepala harta. Di mana lainnya modal. Yang keduanya sunat. Nah, yang sunat itu nanti akan memperolehi kejayaan, kesenangan, keuntungan, kebahagiaan dan pangkat darjat. Nah, maknanya fardu itu modal. Ramai orang kalau nak berniaga, dia bukan hanya nak pulang modal, tapi nak untung. Kita beramal nak pulang modal aja, untung tak ada. Maka semua fardu je lah, bayang fardu je. Isyak sunat tidak, maghrib sunat tidak, subuh pula kadang-kadang tidak. Bukan sunat ni tidak, subuh pun tidak. Gitu. Jadi apabila kita sudah melaksanakan yang sunat, nanti akan mencapai kesenangan, kebahagiaan yang kekal abadi. Tetapi kadang-kadang ramai orang diremehkan yang sunat itu. Pasal diterjemahkan yang sunat itu dibuat dapat pahala, kalau tinggal tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah, tak payah buat. Kalau berniaga dalam dunia ini
tidak ada siapa yang tak nak untung. Tapi berniaga akhirat, tak ramai orang yang nak ambil keuntungan. Dia nak pulang modal aja. Macam mana agak-agak? Kan betapakah ruginya kita. Masa yang Allah peruntukkan untuk nak menambah ibadat itu masih ada. Ruang masih terbuka. Waktu pun ada, masa pun ada. Tapi masih tidak ramai orang suka berbuat yang sunat-sunat itu. Nanti dia akan merasa menyesal. Kalaulah aku buat dulu. Itu yang sunat, yang fardu lagi berat. Lau kunna nasma'u au na'qil ma kunna fi ashabis sa'id. Kalau dulu kita fikir, kalau dulu kita dengar orang berceramah, orang buat syarahan, dan kita ikut apa yang disyarahkan itu, tidaklah kita akan masuk neraka sa'ir. Tapi dulu ni bila orang mengaji, kita makan. Bila orang ceramah, kita marah. Bila kita mati, orang nak ceramahkan kita pula. Dalam kubur, orang mengajar kita soalan kubur, jawapan je. Mengaji tak nak. Tapi nak dapat shortcut je. Banyak 4 soalan. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Nabimu? Apa agamamu? Siapa saudaramu? Dan mana kiblatmu? Dan siapa imam? 6 soalan. Itu pun dah hafal dah soalan tu. Dan kubur tu nak jawab. Soalan tak dah bocor lama. Jadi hafal je lah. Siapa nama Tuhanmu? Allah Ta'ala. Kan? Siapa nama Nabimu? Muhammad. Boleh jawab tak agak-agak? Nah, itu yang bendung tu. Sekarang kita ubah pula cara hidup kita. Yang sunat itu kita jadikan wajib pada kita. Tak boleh kita katakan alah sunat nak kira sangat. Dah tua-tua sok mayang lah. Tu. Dah tua-tua. Dah lumpuh dah waktu tua tu. Pencen-pencen habis. Herut dan mulut. Apa nak baca? Baru misal mula-mula dulu, muda-muda dulu kalau aku semayang sunat kan senang. Dah tua dah pun. Banyak orang nak cuba pencen baru nak beramal. Pencen-pencen mati. Pencen pun tak nak makan. Ya. Begitu. Kemudian apa lagi dia kata? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun. Di situ ila sebenarnya ilayya ya tertitik. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada'i maftaratu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'u alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbuhu alladhi yudmiru bihi. Tu. Apa dia Nabi kata? Ini hadis kursi. Firman Allah Taala dalam hadis kursi, tiada menghampirkan kepada aku oleh orang yang hampir kepada aku dengan seumpama berbuat ibadat yang aku perdukan atas mereka itu, dan sentiasa hamba untuk hampir kepada aku dengan mengerjakan segala ibadat yang sunat hingga aku kasih akan dia. Maka apabila telah aku kasih akan dia, nusairlah pendengarannya yang mendengar ia dengan dia, dan penglihatannya yang melihat ia akan dengan dia, dan perkataannya yang ia berkata dengan dia, dan tangan yang megang dengan dia, dan kakinya yang berjalan dengan dia, dan hatinya yang mengecat ia dengan dia, dan habis. Ya, ini kalau baca seorang memanglah pening, nak benda dia ni. Maknanya mudah je. Dia kata begini, sentiasa hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunat-sunat. Maknanya kita ni hamba Allah. Hamba Allah ni kalau nak dekat kepada Allah, jangan tinggal ibadat yang sunat. Yang wajib sudah tentu dah, yang sunat. Semayang sunat ni kan banyak.
ada sembahyang rawatib namanya. Itu sembahyang sunat mengiringi solat fardu. Sebelum subuh 2 rakaat, tak banyak. Dipanggil rawatib. Pahalanya dia kata raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat fajar itu lebih baik dari dunia ni dan isi kandungannya. Kemudian 2 zuhur sebelum, 2 selepas zuhur. Barang siapa melaksanakan diharamkan antara daripada api neraka. Sebelum asar 4. Banyak orang buat 2. Seelok-eloknya banyak ulama berpendapat 4 rakaat. Sebelum maghrib tidak muakkad. Selepas maghrib muakkad. Sebelum isyak dan selepas isyak. Dan witir. Jadi sunat lah tu. Itu mengiringi. Main sunat masuk masjid yang Combine. Gini, kalau kita masuk masjid sudah azan, cukuplah sembahyang rawatib saja merangkumi tahiyat. Maksud tahiyat masjid itulah penghormatan kepada masjid. Makna Nabi kata jangan duduk. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Barang siapa masuk masjid jangan duduk, melainkan sunat 2 rakaat. Makna kalau kita sembahyang sunat rawatib itu sudah merupakan penghormatan kepada masjid. Macam kita masuk-masuk orang sudah azan, orang sudah sembahyang fardu. Tak boleh sembahyang sunat lagi dah. Maka hendaklah sembahyang fardu terus. Itulah penghormatan kepada masjid. Itu maksudnya. Maka itulah maksud hadis ini. Sentiasa hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan yang sunat-sunat. Kalau dah buat yang sunat, apa saja kita dengar, itu yang Allah dengar. Apa yang kita lihat, itulah yang Allah lihat. Apa yang kita kata, itulah yang Allah kata. Maknanya makbul segala permintaan. Baca buku Hantuah, apa dia kata? Apa kata Hantuah, itulah kata Sultan. Kan begitu. Dapat belum soal tu? Mudah. Apa kata Hantuah, itulah kata Sultan. Maknanya apa kita kata, itulah yang Allah Ta'ala kata. Kan setengah orang satu-satu dulu Datuk Ulama gitu lah, anak muridnya buat dajal sekali. Tuan guru ni biasa bangun awal. Bila awal pergi wirid kat surau. Bila dia dengar suara tuan guru beramai, anak murid pun melompat bangun. Kan? Hari itu tuan guru lambat sikit bangun, anak murid bangun dulu. Dia pun wirid buat suara tuan guru dia. Tiba-tiba tuan guru sudah bangun, nampak anak murid buat dajal. Apa dia kata? Tak terpakai budak ni. Itu dia. Sampai sudah tak terpakai budak tu. Saya tengok sendiri orang tu. Maknanya orang tak terpakai sampai sudah. Tuan guru tak kata apa, tak terpakai budak ni. Itu dia. Itu mana? Apa yang dikata, itulah yang taklah kata. Itulah kelebihan orang-orang yang beramal tu. Satu minggu lagi meninggal dia. Satu hari dia bawa kereta. Bukan dia bawa kereta. Minyak habis. Dia tidur. Tuan, minyak habis tuan. Bisinglah dia kata. Ambil minyak, ambil air longkang tu. Dia ambil, tuang, jalan kereta tu. Tu. Yang main, itu dia. Apa yang dia kata, itu yang Allah kata. Satu hari dia pula bawa kereta. Tadi daripada bawa. Tertidur pula dia. Tengah bawa kereta tidur. Kawan sebelah, tuan tidur tuan. Bisinglah dia kata. Terus sampai koma. Tidur je. Itu kelebihan. Banyaklah cerita lain. Sambung kemudian. Jadi maknanya orang yang beramal tu kelebihan-kelebihan dia. Banyak lagi kisah-kisah ni. Kita pula semayang fardu, sunat tak semayang. Semayanglah hajat 4 hari 4 malam, tak ada apa. Pasal sunat ni yang hajat tu lah. Sunat-sunat lain tak buat. Itu masalah. Pasal apa doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala? Kita semayang sunat tak banyak mana. Semayang sunat banyak, masa bila banyak? Masa ada masalah.
ada masalah, duit hilang, main sunat dia. Masa duit banyak tak sembahyang pula dia. Itu problem tu kan. Jangka kita nak main sunat sekarang, main sunat, terus main sunat. Buat yang sunat-sunat, Quran baca, zikir baca, wirid baca, amalan-amalan yang lain buat. Barulah Allah Ta'ala tengok pada kita dan doa kita dimakbulkan oleh Allah SWT. Ini tak ada masalah, barulah mayang malam, mayang sampai nak gila langsung. Pasal apa nak gila? Pasal dia terpaksa-paksa diri itu untuk nak beramal, sedangkan tak pernah dia buatnya beramal. Itu maksud. Habis. Ketahui olehmu hai Talib. Talib namanya wahai penuntut, bahawa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadat yang disuruhkan Allah Ta'ala itu dengan sungguh-sungguh meliharakan hatimu dan segala anggotamu pada tiap-tiap ketikanya dan tiap-tiap nafsumu dari ketika pagi hingga petang, dan kuasa engkau atas itu melainkan engkau beri bahagian segala waktumu itu dengan wirid-wirid dan ibadat daripada pagi dan petang, dan engkau ingatkan pada tiap-tiap waktumu akan segala ibadat yang disuruhkan Allah Ta'ala, maka engkau kerjakan akan dia. Maknanya kita nak buat kerja-kerja ni memanglah payah, memang ada masalah, memang malas, memang tak larat. Tapi kalau kita bahagi-bahagikan waktu itu boleh. Waktu sekian baca Quran, waktu sekian wirid, waktu sekian main sunat, begitu. Kitalah yang jangan tunggu masa lapang. Kitalah yang melapangkan masa. Boleh apa tu? Jangan tunggu masa lapang. Kitalah yang melapangkan masa. Tak boleh kita boleh depan, tak ada masa lah. Wirid, tak ada masa lah. Makan, ada masa lah. Jadi jangan tunggu masa lapang, memang tak ada masalah. Sibuk je. Rupa-rupa kitalah yang menentukan masa itu. Selalu sebut masa tidak mengizinkan. Bukan masa mengizinkan. Itu yang buat perangai. Mana kita yang buat? Mesyuarat boleh, pejabat berjalan boleh, siap dah diri tulis sekian. Kenapa beramal tak boleh? Kenapa bangun malam tak boleh? Ini soalannya. Boleh, dia. Bersungguh-sungguh jaga hati kita. Kita yang nak dekatkan ni, kita lah yang paksa kita untuk nak beramal. Memanglah nak tunggu gelombang nak berhenti. Jangan kita lari dari gelombang. Kita ke laut, boleh lari gelombang tak? Kita belajar bagaimana menghadapi gelombang. Kenapa tu? Boleh? Kita tidak boleh lari daripada gelombang. Kita belajar bagaimana menghadapi gelombang. Gitu. Syahadat. Apabila engkau bangun daripada tidur, hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar, dan adalah pertama-tama berlaku dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah ta'ala. Ini start bangun pagi. Maknanya bangun pagi ni kata hendaklah sebelum terbit fajar. Fajar ada berapa? Fajar ada dua. Fajar sadiq, fajar kadhib. Fajar kadhib iaitu fajar yang belum masuk subuh. Fajar sadiq, fajar yang telah masuk waktu subuh tu. Kalau tengok waktu pagi-pagi tu, fajar kadhib ni tegak, itu fajar kadhib. Kadhib maknanya bohong, fajar belum masuk. Sadiq, fajar yang pecah itu waktu subuh dah masuk. Itu fajar sadiq. Kalau tegak fajar tu, makan subuh, makan puasa, bulan puasa boleh makan lagi. Kalau sekiranya dah pecah, subuh tak boleh makan dah. Waktu puasa tak boleh makan dah, sudah masuk waktu subuh. Jadi bangun pun kena bangun awal, sebelum terbit fajar. Jangan sebelum terbit matahari. Jangan salah, sebelum terbit fajar. Maknanya biar kita terbit dahulu, jangan fajar dulu. Kadang-kadang matahari terbit dulu pula baru kita bangun. Ini tak boleh. Jadi kita ikut masa. Maknanya pagi-pagi itu, malam-malam kita serahkan modal kita, roh kita, nyawa dia serah. Jadi maknanya kita dah serahkan modal pada Allah Ta'ala. Tak berniaga dalam malam tu. Bangun pagi kalau lewat, bermakna ambil modal lambat. Bermakna lambat kita berniaga, kan rugi. Roh itu modal.
Roh itu Allah Ta'ala dah beri balik pada kita. Kita siap-siap berniaga untuk nak mendapatkan kesenangan di alam akhirat nanti. Gitu. Tidur tak ada untung apa pun. Apa untung orang tidur? Ada untung. Berapa ribu untung dia? Tak ada untung apa. Hanya ditipu oleh mata je. Mata tipu. Banyak tidur. Pukul 10 tidur, pukul 7 bangun, pukul 6 bangun, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jam tidur. Kan banyak. Apa untung? Tak ada untung apa. Tak kaya orang tidur. Rugi lagi. Masa telah terbuang begitu saja. Bermakna satu hari 24 jam bagi 8, 1/3 hari sudah tidur je. 1/3. Kalau umur dia 120 tahun, bagi 3, berapa tahun tidur? 40 tahun tidur. Banyak yang tidur. 40 tahun. 40 tahun tidur banyak sungguh. Dikumpulkanlah sekali tidur tu 40 tahun macam tak bangun-bangun. Tinggal 80 tahun. Makan, minum, tidur, berjalan, tengok televisyen, tengok wrestling macam-macam. Berapa dah rugi tu. Jadi maknanya kita buang. Tidur dalam 40 tahun tu, buangkan. Tinggal 40 tahun cukup lah. Cukup tidur jangan banyak-banyak. Itu yang pesankan. Kemudian bangun tidur buat apa? Dan Allah pertama-tama bangun, kita menyebut Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudru lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa a'udzu bika an ajtariha fihi su'an aw ajrahu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur wa ilaika nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Doa ni panjang, tak panjang pun, pendek je tak terjemah, saya terjemahkan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah dimatikannya kami, dan kepadanya lah kita akan dibangunkan. Kami berpagi-pagi dan pemerintahan itu awal-awal lagi adalah untuk Allah. Kebesaran dan kesultanan itu untuk Allah. Kemuliaan dan kuasa itu untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Kami berpagi-pagi berada dalam fitrah al-Islam dan di atas kalimah yang ikhlas, dan di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama Nabi bapa kami Ibrahim alaihissalam, dan bukanlah ia dari golongan orang-orang musyrikin. Ya Allah Tuhan kami, sungguhnya kami mohon kepadamu supaya Engkau untuskan kepada kami pada hari ini kepada seluruh kebaikan, dan aku berlindung kepadamu daripada aku melaksanakan perbuatan jahat atau aku mengajak orang-orang Islam kepadanya. Ya Allah, dengan Engkau kami berpagi-pagi dan berpetang-petang, dengan Engkau lah kami hidup dan kami mati, dan kepada Engkau juga lah wahai Allah kami akan dibangunkan. Kami mohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan apa yang ada padanya, dan kami lindung kepadamu daripada kejahatan hari ini dan kejahatan apa yang ada padanya. Itu doa bangun pagi. Celiknya mata, cukuplah. Kalau tak hafal pun Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Pasal tidur itu ialah separuh mati sebenarnya. Tapi di sisi falsafah lain pula, dia kata apa? Tidur itu mati sementara. Mati itu hidup. Mati itu tidur selama-lamanya. Boleh ingat? Saya ulang sekali. Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Maknanya tidur itu mati. Tetapi tidur mati besok tidur. Pasal mati itu ada nikmatnya, ada susahannya. Tapi orang yang beribadat kan senang tidur.
Malaikat berkata, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Malaikat kata, dia jawab soalan dan dapat jawapan. Malaikat kata apa? Tidur numu naumatal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Ingat pengantin baru tidur macam mana? Ingat? Rupa-rupa. Jadi maknanya itu tu. Kalau kita tidur itu dalam keadaan yang elok, mati pun elok. Terus tidur mati orang tak takut pasal tidur. Seperti tidur saja. Terus sebab kita waktu tidur tu dia roh keluar kat ni. Pergi. Terus sebab kita bangun pagi, kita ambil uduk, kita ambil air masuk dalam hidung, embus. Bila roh keluar kat ni, syaitan duduk sini pula. Syaitan duduk di khayshum ni, panggil apa? Batang hidung ni, duduk situ. Duduk, tak ada kerja. Bangun pagi, kita ambil air, sedut air, embus. Dan pukang jin jatuh ke bawah. Dekat dah dia. Sebab kita kena pagi-pagi ambil air, sedut, embus untuk mengelakkan dari resdung. Itu. Ambil air, baca marajal bahrain yaltaqiyan bainahum barzakhul la yabghiyan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tiup pada air ni. Sekarang nak beli air, bawa air ni, sedut air, sedut sampai pedih dan embus. InsyaAllah tak ada resdung. Kalau ada resdung juga, salah baca tu. Itu bacaan, bacaan tidur. Habis bab tu. Faslun fi adab qada' al-hajat. Ini suatu pasal pada menyatakan adab qada' hajat. Qada' hajat ni macam-macam. Dia buat kahwin pun qada' hajat juga. Qada' hajat ni menunaikan hajat. Dalam bahasa Arab dia lembut sikit. Nak ke bilik air tu dia qada' hajat. Sebabnya bahasa Arab bertukar. Dulu tanda panggil mirhat. Betul sekarang ni betul miyah, bilik air. Dalam Quran lagi lembut. Buang air itu disebut ataupun ia datang dari bilik air. Dia tak sebut buang air, datang dari orang. Di antara orang batalkan uduk, orang itu datang daripada bilik air. Mana buang air dah tu, takkan tidur bilik air tu. Itu faham lembutnya. So Quran ni boleh dibaca oleh kanak-kanak dan orang dewasa. Setengah-tengah filem hanya orang dewasa sahaja. Quran tak ada. Maksudnya lembut atau auja ahad minkum minal ghaib, atau salah seorang di antara kamu datang daripada bilik air. Batal wuduk ni. Mana buang air dah tu. Tu bahasa Quran tu lembut. Mana orang bilik air dia tahulah. Tentulah buang air. Takkan berjalan bilik air tu. Itu maksudnya lembut je lah. Tu bahasa Quran. Selembut tu kita kena lembut juga. Sekarang banyak orang bagus dah kan dilarang masuk tak ada dah. Dulu kan dilarang masuk. Kan ambil pejabat dilarang masuk kalau dia ada urusan. Kan karut ni statement. Tak ada kerja orang masuk bilik kita, tak ada kerja. Ada orang masuk bilik kita tak ada kerja, menyalan je. Buat apa ni, menyalan je. Ada. Mesti masuk bilik dah. Kan dah bagus. Dilarang tak ada. Sila dia apa? Sila masuk kalau ada urusan. Kan? Terima kasih kalau tidak merokok. Lagi bagus sila merokok kalau nak mampus. Lebih lembut sikit lah tu. Dia orang tak suka larang-larang, orang tak suka disuruh tu. Ini suatu pasal pada menunjukkan adab qada' hajat. Maka apabila engkau hendak masuk ke dalam tandas, sama ada hendak qada' hajat atau lainnya, maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri. Dan pada ketika itu baca ulim bismillah, a'udzubillahi minal rijzin najis al-khabith al-muqrith asyaitanir rajim. Maksudnya dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kekotoran najis yang kotor dan mengotorkan, syaitan yang kena rejam. Kitab ni silap dia tak terjemah dalam bahasa Melayu. Jadi maknanya nak masuk ikut ke kiri dulu. Dan kalau kita masuk ke kanan, keluar balik ke kiri.
Kita masuk tersilap, kaki kanan dulu. Kita tu keluar balik. Ikut ke kiri, sikit dan baca. Ada cerita, kawan cerita. Ini doa ni kena faham, ini harus tandas. Satu hari anak beranak nak makan nasi. Anak beranak, anak pun belajar tadika. Mak tak hafal doa tu. Kata maknya baca doa makan. Anak macam Allah na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mak pun amin. Yang cerita kedua pula bagus juga. Anak masuk tandas. Nak keluar tandas, dia lupa nak baca. Dia tak nak keluar. Maknya kata keluarlah pula tu keluar lama tu. Doa lupa mak. Itu keluarlah tak doa tak keluar. Terpaksa mak cari dengan kawan sekolah dia. Cari suruh baca baru dia keluar. Itu kelebihan mak dia pula. Ini macam-macam bukan salah. Itu salah juga. Mak tak mengapa. Yang lagi tu mak salah juga. Ini jaga standard. Mak ni jaga standard. Orang bandar, dia kata nanti kalau nak buang air kecil depan orang ramai, jangan sebut nak buang air, malu. Cakap nak nyanyi. Mak ni faham tak apalah. Nak pergi sampai orang kampung, mak nak nyanyi mak, kau itu nyanyi ke bilik air tu. Satu hari cuti sekolah, balik kampung. Tengah malam ni nak buang air. Tidur nenek dia. Nenek nak nyanyi ni. Kata nyanyi apa tengah malam tu? Dia tahan, takut nenek tak tahan. Tak berapa lama dah tak tahan. Nek nak nyanyi. Kau nyanyi kata nenek ni. Tak tahu apa khabar dia. Habis tolip. Dan ketika masuk tandas itu jangan berserta sesuatu yang tersurat nama Allah dan segala sifatnya dan Quran dan segala nama malaikat dan segala nama anbiya, kerana demikian itu makruh. Makruh ada pendapat haram. Maknanya masuk tandas tak boleh lah pakai kalung nama Allah Ta'ala ke nama malaikat ke nama Nabi ke nama Asmaul Husna ke. Itu saya pesankan juga orang yang pakai azimat itu jangan dah pakai. Azimat itu banyaknya, antaranya itu nama-nama Al-Quran, nama Al-Asmaul Husna, ataupun Al-Quran, ataupun Al-Kursi, atau apa-apa pun lah. Dah tak boleh dah, tak terjaga. Kalau pakai azimat yang bentuk kayu lagi tak boleh. Tidak boleh menggantung azimat kayu ke besi ke benda, tak boleh. Tulis Al-Quran ada pendapat mengatakan boleh, tetapi masalahnya adalah tak terjaga dia punya kehormatan. Tapi saya nak pesankan juga, tak usahlah pakai azimat ni. Saya pengalaman banyaklah azimat ni. Sebab apa saya rajin buka lihat orang. Buka tengok kadang-kadang biji rambutan. Pening rambutan tu. Apa hal gantung aku ni? Saya tengok ni, dia jahit bukan cantik-cantik. Hello, cantik. Buka-buka biji rambutan. Belah dua rambutan. Nanti nak pakai. Itu pula dia nak mengalau jin. Jin pun heran. Kadang orang tak berani, orang kita ni ada bangang sikit. Apalah halnya gantung biji rambutan, apa biji besi, macam-macam gantung. Orang cari sangat ke bomo. Cari sangat. Orang Melayu ni rajin ke bomo, rajin. Semalam orang telefon saya, dia kata apa? Dia ni pandai operate. Belah mata, belah dada, belah benda apa, tak pakai bius, tak sakit pun, darah tak sakit langsung. Mereka pun pening. Pakar-pakar mereka pening. Malaysia tak pakai bius. Boleh operate orang, tak pening mereka. Boleh kau sakit. Tu panggil orang mereka Jerman tengok. Yang operate orang kat Jerman kan cerdik. Boleh pakai komputer dan sebagainya. Tak pakai bius. Elok aja. Kalau kita pergi ke bukan Somalia apa benda tu. Gitu dia tu, dia pakai daun gat tu. Itu memang hebatlah. Dia makan daun gat tu, tembak tak lut. Bukan tak lut, borai perut. Senyum je dia.
Apa nama yang di Afrika dulu ni? Somalia satu, Somalia lah. Somalia tu dia makan daun gat tu, macam dadah. Amerika tembak bola, terabur perut dia, senyum dia. Balik Amerika. Itu dadah semua. Aduh, daun gat namanya. Orang Malaysia tak payah operate itu je. Dia operate buah pinggang. Mata ni kata boleh operate, keluarkan biji mata tu. Berus. Masuk balik. Orang Melayu suka tu. Itu orang suka sangat orang Melayu benda pelik-pelik itu. Itu dia laku untuk bomoh macam tu lah. Dia suka. Dia boleh operate buah pinggang ni. Sebelah buah pinggang ni. Sekejap, tunggu buah pinggang datang di India mana. Sambut buah pinggang tu. Apa? Bubuh balik, elok. Tak payah jahit. Bubuh itu je. Tu. Orang Melayu saya. Perempuan lagi saya. Orang panggil orang England lah kan. Tu. Habis. Dalam wallet pun dia kan naik Quran tu. Tak boleh. Tak terjaga. Dan lagi sigianya pakai olehmu cerpu. Cerpu ni kasut lah. Maksud tanda ni kan kasut. Dan hendaklah engkau dahulukan kakimu yang kanan pada ketika keluar. Dan baca olehmu alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Maksudnya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada aku apa yang menyakitkan daku, dan kekalkan akan daku apa yang memberi manfaat kepada aku. Itu doa dia. Satu lagi pesankan, setengah rumah saya tengok dia tulis doa masa tandas tu kat pintu tu. Pintu tandas tu. Nanti pintu tandas tu bila tolak ke dalam, masa tandas saja. Itu niat. Saya tengok banyak rumah begitu. Baguslah dia punya niat tu bagus. Teknik salah. Tak payah tu kat pintu, hafal pendek sangat. Tak hafal juga. Kalau tak hafal, baca kat Melayu pun tak apalah. Kalau tak hafal juga, tak payah. Suruh je lah. Dan sigianya sediakan batu atau air. Di situ batu tu ya, batu atau air dahulu daripada qada hadat itu. Dan jangan beristinja dengan air pada tempat qada hadat, melainkan pada yang sediakan padanya qada hadat. Dan istibra', kemudian daripada kemih tu buang air kecil dalam bahasa Indonesia, Bangka Hulu. Kemih, Kak Miha, tak tahu kemah ke kemih tu, daripada dengan air, dengan berdehem, dengan berdehem, dengan dilalukan jari tangan di bawah zakar. Maksudnya ini ke tandas lama lah, maknanya standby air, standby batu. Pasal begini, kita sebelum beristinja sunat menggunakan batu 3 biji atau 3 bucu, atau apa yang seumpam dengannya. Kertas boleh. Kertas sekarang yang kertas dalam bilik tandas tu boleh pakai, tu kesat. Dia kata benda-benda yang keras, maknanya kulit kayu boleh, tetapi kulit roti tak boleh. Jadi makanan menghina, melainkan kulit roti yang dah hitam legam. Hitam pula kita. Tetapi kulit rian lagi tak boleh. Jangan buat pasal. Apa namanya, benda-benda licin tak boleh, kaca tak boleh. Apa namanya, ini tak boleh, jangan buat pasal. Miang buluh lagi jangan. Batu dan air standby. Itu bagi yang dulu. Sekarang dah ada bilik air dah. Dah ada air daripada pipe ada, tak apa. Dan jangan beristinja dengan air tempat qada hajat, takut mengecik. Sekarang dah ada, tak apalah. Melainkan tempat yang dah sediakan. Istibra' ni maknanya kita besar ni maknanya melalukan air kepada zakar untuk supaya air itu keluar, ataupun berdehem. Itu sunat. Ya. Kalau hukumnya sunat berdehem tu. Kalau sekiranya tak berdehem juga, air boleh keluar. Tetapi kalau tak berdehem, air tak keluar, wajib berdehem.
Dahem tu hem kan itu. Itu. Tapi kalau orang tak faham, itu benar punya itu. Itu maksudnya. Itu sunat kan, dahem tu. Satu saja saya pesankan tuan-tuan. Kadang-kadang kita buang air tak tos, tak lawas. Kita nak, itu sebab Nabi kata, satu ketika Nabi menyebut, dia kata, di antara orang yang keras seks dengan kubur ialah orang yang tak beristinja. Bukan tak istinja, maksudnya ialah kadang-kadang tengah semayang, tengah rukuk menitik setitik air. Nak bangun malu, gagah semayang juga. Lebih-lebih semayang Jumaat depan, nak ke mana? Jadi caranya lah dua. Kalau orang yang tak lawas, bukan tak lawan, tak tos dia panggil. Mana kita tengah sujud, tengah rukuk, menitik setitik. Kadang-kadang tak titik pun terasa syaitan mainkan kita dulu. Setitik, iya ke tidak? Mungkin iya, mungkin tidak. Kita ambil mana yang paling berat. Tapi hati akan berkata-kata. Memang ada Imam Ghazali kata. Kadang-kadang bila cek pula, ada air. Mungkin air yang telah kita basuh tadi, mungkin. Itu perasaan-perasaan. Sebab kita kadang-kadang tengah semayang, Nabi kata satu orang tu, ya suruh aku tengah semayang rasa lain saja. Dan tidak, Nabi, kau rasa ada bau atau ada sesuatu yang rasa bau kau semayang. Kita kan kuat was-was. Was-was tu jadi berat. Banyak yang jadi was-was, jadi susah. Ambil uduk kan ada basah. Asal orang tu ambil uduk pukul 3 pagi, pukul 5 tak habis. 2 jam tu. Uduk was-was. Dah ambil uduk dah basuh muka dah basuh kaki, muka belum. Susah. Satu orang sahabat, anak murid, ambil uduk was-was. Tuan guru tu begini, engkau menyelam senang. Dia pun betul, menyelam dia. Kan kita ambil uduk kalau was-was menyelam, sah. Dia panggil tertib serentak. Ya? Kita ada kalau rumah, maksud niat naik balik. Sah dah. Dia was-was juga. Tuan guru, tuan, saya was-was juga tuan. Engkau tidak wajib semayang. Kenapa tuan? Engkau gila. Macam mana dia was-was dia masuk kolam dah? Jadi sama orang yang semayang apa namanya takbir tu. Kan raja Allah. Berjam-jam. Yang heran dia imam rukuk boleh pula ada Allah. Itu problem. Kan setan tu. Orang yang was-was ni takbir suruh jadi imam senang. Baru tahu dia. Allahu Akbar, dia dah was susah. Orang makan orang tu. Tu nak. Habis. Itu sunat kita istibrak. Gitu. Baik lelaki maupun. Jadi untuk nak mengelakkan daripada supaya takut was-was, takut menitik setitik, jangan ambil uduk dulu. Dah buang air, berjalan 40 langkah. Atau hentak kaki 40 kali. Hentak. InsyaAllah tak ada. Maknanya orang yang begini ni kadang-kadang dia tidak menitik, dia rasa ada juga. Dan dia digalakkan jangan buang air kecil sebelum semayang, lebih mudah. Saya masalah tengah-tengah semayang nak buang air kecil, buang air kecil pula masalah juga. Imam nak slow, sudah. Dia sujud dalam nak mampu imam tu. Semua problem. Habis. Dan kata Syekh Ibn Hajar dalam Minhajul Qawim, lakin ikhtara jam'un wujubahu, tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibrak kemudian daripada kencing itu. Makna ada ulama mengatakan wajib istibrak, wajib kita lalukan tangan di bawah kemaluan kita untuk supaya dapat kecil buang air, kencing air itu keluar. Itu takut dia sangkut. Boleh kata yang kiri kan? Boleh kata yang kiri kan? Tangan kiri kanan makruh kan. Habis. Wa biwujubihi qala al-qadi wal baghawi wa jara alaihi an-nawawi fi syarh muslim liqauli sallallahu alaihi wasallam tanazzahu min al-bawl fa inna 'ammata adab al-qalb minhu. Dan dengan wajib istibrak itu
mengata oleh Qadhi dan Baghawi, dan berlaku atas demikian itu Imam Nawawi dalam Syarh Muslim, kerana sabda Nabi SAW, sucikan olehmu daripada kencing, yang istibrak, kemudian daripada kencing itu, maka kerana kebanyakan seksaan itu daripada orang yang tidak istibrak daripada kencing diperolehnya. Maknanya dia kata kena pastikan buang kecil selesai. Jangan kita sampai menitik nanti tengah semayang, kerana orang-orang yang tidak tus kencing itu menyebabkan dapat seksaan dalam kubur. Satu hari Nabi lalu kubur, duduk tepi kubur, Nabi doakan dua tempat. Sahabat tak, kenapa dua kubur ya Rasulullah engkau doakan? Yang ini rajin mengadu domba, rajin panggil lalat merah, rajin panggil istilahnya mengacung-ngacung orang. Yang kedua ni pernah dia semayang tidak beristinja. Dia jaga. Kita rasa kalau dah buang kecil, dia dah titik tengah semayang, jangan malu, berhenti. Kalau tak boleh langkah orang, duduk. Pasal nak malu pula, kan penyakit. Kita jangan takut masalah di dunia, takut masalah akhirat esok. Mesti kita pedulikan apa orang nak kata. Kita mesti ingat apa orang Ta'ala kata. Selalu orang sebut, nanti orang kata apa. Itu silapnya, apa orang nak kata. Sebab orang perempuan hidup pakai tudung tak pakai tudung macam mana? Nanti orang tak pakai tudung, seorang pakai tudung, apa orang kata. Nanti pasal itulah. Dia tak kata, dia takut orang Ta'ala kata, dia takut orang kata. Tak tunggu orang tak kata kita, memang kita baik pun orang kata, tak baik orang peduli apa orang nak kata. Kena ingat tu. Kita semayang pun kata tak semayang, orang kata juga meluk. Semayang, orang kata lah. Bila orang kata kita, mudah, kita kan suka orang kata kita, dapat pahala banyak kita. Kita tahulah orang kata kita, sedekah dia RM50. Asal awak saya semalam, saya dapat pahala dah. Untuk mendapatkan pahala lebih sikit, ambil lagi RM50. Besok ada masa lapang, ngatalah lagi. Dan jangan engkau buka auratmu dahulu daripada sampai ke tempat duduk. Maknanya jangan buka dulu, nanti dulu. Ini daripada bilik tidur ke bilik air dah buka dah. Ni cantik sangat elok muka dia tu. Tu. Dan jangan engkau hadapkan matahari dan bulan, dan jangan engkau hadap kiblat, dan jangan engkau belakangkan kiblat. Dan jangan engkau duduk qada hajat dalam air tenang, dan jangan engkau kencing dia gerak di bawah pohon kayu yang berbuah, dan jangan engkau disebut selama tua sangat sebut segan. Tukarlah dan dengan engkau buang kecil buang yang besar dalam lubang tanah, dan jangan engkau buang kecil pada tempat yang keras dan pada tempat angin berhembus, kerana meliharakan daripada terpericik, dan betulkan engkau pada tingkat duduk itu atas kaki yang kiri, dan jangan berkencing padahal engkau berdiri, melainkan daripada darurat. Jadi maknanya di sini tengok undang-undang dia, undang. Saya tanya orang Cina ni semua ni. Cina ni buang air kecil ada undang ke? Mana ada hantam saja dia. Makan pun ada undang, dalam Islam semua ada undang. Kecil dia. Buang air kecil pun Islam dah dah. Makan daripada kecil, daripada buang air kecil, makan, minum, jalan, bermasyarakat, bernegara, berpolitik, berekonomi, semua ada. Tak ada yang tak ada. Tapi kita pula ambil yang Islam tu apa yang kita suka. Kita beramal pun ambil yang kita suka. Dan beramal pun ambil apa yang Allah Ta'ala suka. Ilmu pun apa yang Allah Ta'ala suka. Undang-undang pun apa yang Allah Ta'ala suka. Kita ya, apa yang Allah Ta'ala suka, kita tak suka. Kita mengambil yang kita suka. Itu banyak orang buat ni, murah suka, sedekah tak suka. Ramai orang suka sembahyang, tudung tak pakai. Ramai orang suka puasa, seluar pendek dia pakai. Nak pergi beli buka puasa pun pakai seluar pendek. Tak apa, kaki saya elok, kurap pula tu. Jadi makna di sini dia kata jangan menghadap matahari, jangan menghadap bulan, jangan menghadap kiblat. Ini maksud kalau tempat yang lapang. Kalau ada rumah tu tertutup tinggi, walau gini pun elok juga buat tandas di rumah itu tidak menghadap kiblat. Itu arkitek punya kerja. Dia nak buat ejas tu.
Seelok-eloknya. Walaupun undang-undang tak salah, tapi eloknya tidak menghadap kiblat, tidak mengganti kiblat. Jadi ada satu hadis pula, Nabi kata, jangan kamu menghadap kiblat, jangan melangkah kiblat, tetapi menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Macam mana ijaz dua ijaz hadis tu? Cuba tuan menunggu sekejap. Jangan buang air kecil menghadap kiblat, jangan melangkah kiblat pun jangan. Tapi menghadap timur ataupun ke barat. Ke barat pun kena, ke timur kena. Maka hadis ni panggil hadis makani. Ya, hadis-hadis makani, maknanya hadis ni pakai di Mekah saja, tak pakai di sini. Sini kiblat ke mana? Ke barat, bukan? Menghadap ke timur. Dia kata jangan menghadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat, tapi hadaplah timur ataupun ke barat. Hadis ni pakai di Mekah. Kalau jumpa hadis ni, jangan pening kepala. Jadi belakang pun tak boleh. Air tenang pun jangan. Air tenang, pasal air tenang tak boleh. Dua sebab. Pertama sekali, air jadi kotor lah. Yang kedua, jin menyelam waktu malam. Rajin menyelam di air tenang. Mana? Jangan. Dia menyelam dalam air tu, angkat, sap kena kepala dia. Dia menggak-menggak masa tu. Itu maksudnya. Kemudian bawah pohon tak boleh. Orang tunggu rian, dia buang air situ pula dah. Boom, jerian jatuh. Betul? Tetapi kalau bawah pokok ataupun tempat-tempat orang bersembang, tak boleh buang air situ. Bus stand tak boleh lah. Tunggu bas tak boleh. Atau pondok-pondok orang suka berborak malam-malam itu tak boleh. Melainkan tempat umum 4 orang boleh. Lubang tak boleh. Pasal apa lubang tak boleh? Jin dalam lubang tu. Hukum fiqh pun tak boleh. Takut ada katak, ada semut dan sebagainya. Tak boleh ganggu tidur. Katak elok tenang dalam tu, kencing kawan tu. Tak bening katak. Dan jin juga duduk dalam lubang-lubang jin pun tak boleh. Itu hukum fiqh ada kaitan-kaitan. Mana apa Nabi tegah tu ada hikmat belaka. Atau batu keras takut memantun balik. Kan tak ada kerja tu. Atau melawan angin. Kita buang air ke sana, angin di sana seorang. Ni orang budak-budak orang tua tak buat kerja ni. Dan buang air taklah berteleku. Dia begini, yang mana dia berat belah kiri. Sekarang tak boleh dah. Pasal apa? Tandas dia begitu, duduk je. Dan dah pukul 2 dah. Jadi sambung kita datang Allahu'alam. Jadi agak ni kita tahan dulu terus ke? Tahan terus. Main ke? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika aqdanana wa khallis minal fitnati asrarana واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.